Bab istilam bucu Kaabah. Imam Abu Daud dengan sanad yang meriwayatkan daripada Ibn Umar, katanya tidak pernah saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapu Baitullah kecuali dua rukun Yamaninya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Salim daripada Ibn Umar bahawa beliau diberitahu tentang kata-kata Aisyah bahawa hijr itu sebahagiannya adalah daripada Baitullah. Maka kata Ibn Umar, demi Allah saya yakin Aisyah ada mendengar perkara ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya saya yakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan istilam kedua rukun itu melainkan kerana kedua-duanya tidak berada di atas asas yang asal, asas Baitullah yang asal. Dan manusia, yakni orang ramai tidak bertawaf di dalam wara, di situ maksudnya di dalam hijr, melainkan kerana itu. Orang ramai tidak bertawaf di dalam hijr melainkan kerana itu. Dengan sebab itulah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibni Umar, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan beristilam rukun Yamani dan rukun yang ada Hajarul Aswad padanya pada setiap kali beliau bertawaf. Kata perawi, yakni Nafi', Abdullah bin Umar selalu melakukannya, selalu melakukan begitu, bab tawaf yang wajib. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertawaf dalam haji wada'nya di atas unta, di mana beliau beristilam rukun bucu Kaabah itu bimihjan, dengan tungkat dengan tungkat yang bengkok kepalanya tu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Safiyah binti Syaibah, katanya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tenang di Mekah pada tahun pembukaan Mekah, baginda bertawaf di atas unta di mana baginda beristilam rukun dengan tungkatnya, dengan tungkat di tangannya. Qalat, kata Safiyah, wa ana anzuru ilaih, saya memerhatikan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abu Tufail, katanya saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertawaf di Baitullah di atas kenderaannya. Baginda beristilam rukun dengan mihjan dengan tungkatnya, kemudian mencium tungkatnya itu. Muhammad bin Rafi' menambahkan, kemudian baginda keluar ke Safa dan Marwah lalu bersa'i sebanyak 7 kali pergi mari itu di atas kenderaannya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, beliau berkata, Nabi SAW bertawaf dalam haji wada'nya di atas kenderaannya di Baitullah dan di Safa dan Marwah untuk dilihat oleh orang, dan untuk Nabi SAW melihat orang, dapat memerhatikan, dapat mengetahui keadaan orang ramai. Waliyas'aluhu, dan supaya mereka bertanya baginda, fa inna an-nasa ghashuhu, sesungguhnya orang telah menutupi baginda sallallahu alaihi wasallam. Orang ramai telah menutupi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terlindung daripada pandangan orang yang jauh. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Mekah dalam keadaan baginda sakit. Kerana itu beliau bertawaf di atas kenderaannya. Setiap kali sampai di rukun, beliau akan beristilam rukun itu dengan mihjan, dengan tungkatnya tadi. Apabila selesai bertawaf,
Nabi SAW mendudukkan untanya lalu bersembahyang 2 rakaat. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ummi Salamah, isteri Nabi SAW, katanya, saya mengadu hal kepada Rasulullah SAW bahawa saya mengalami sakit. Maka Rasulullah SAW bersabda, bertawaflah engkau selepas orang ramai, dalam keadaan engkau berkenderaan. Kata Ummi Salamah, maka bertawaflah saya ketika Rasulullah SAW bersembahyang dekat Baitillah. Nabi SAW membaca surah Tur, wa Tur wa kitabim mastur. Itulah 2 bab mana ni. Kita balik semula kepada bab yang pertama tadi, iaitu istilam rukun-rukun. Rukun-rukun tu maksudnya bucu-bucu Kaabah lah. Dia ada 4 bucu kan, 4 bucu. Jadi 4 bucu tu rukun Hajarul Aswad, orang panggil rukun Aswad, rukun Yamani. 2 ni orang panggil 2 rukun Yamani. Ar-Ruknanil Yamaniyan. Ada 2 rukun Yamani. Kedua-duanya bukan ke arah Yaman kedua-duanya, tetapi digunakan begitu secara taglib, orang panggil, mengikut kaedah taglib. Dan 2 lagi tu rukun Syami, yang menghala ke arah Syam. Dan satu lagi rukun Iraqi, yang menghala ke arah Iraq. Orang panggil juga 2 rukun Syami, Ar-Ruknani Syamiyat, 2 rukun Syami. Ini pun atas dasar taglib juga. Atas dasar taglib juga, kaedah taglib lah. Dia ada satu kaedah dalam bahasa Arab tu, adalah padahalnya waktu menghala ke arah Iraq, waktu menghala ke arah Syam, jadi dia menangkan Syam itu daripada Iraq. Jadi guna perkataan Syam itu untuk dibuat musanna ataupun perkataan yang menunjukkan duanya. Itu orang panggil taglib lah. Itulah yang dikatakan rukun itu. Kalau kita tengok nampak macam 4 segi lah adalah ni tu, tapi sebenarnya Kaabah yang asal tu bukan 4 segi lagu tu. Itu pun 4 segi itu pun sebut Kaabah tu atas dasar taglib juga, termasuk dalam kaedah taglib juga. Sebab lebih nampak 4 segi. Kalau nak kira hak sebenarnya tidak 4 segi. Kalau mengambil kira hatim tu, mengambil kira hatim ataupun hijir, yang ni binaan separuh binaan tu, begitu bengkok gitu. Tu masuk dalam Kaabah juga. Kaabah hak asal hak Nabi Ibrahim bina tu, situ sampai ke situ, ataupun bawah sikit, bawah sikit, tak sampai ke situlah, seperti mana yang tersebut dalam riwayat ini akan datang. Rukun Aswad, rukun Aswad ataupun rukun yang terdapat di tepi dia, dekat dia tu Hajarul Aswad. Rukun itu elok dicium, kalau boleh lah, kalau tidak bersesak-sesak sangat. Dan diistilam. Istilam itu sentuh. Kalau tak boleh sentuh saja, sentuh buat gitu. Ataupun kalau tak boleh sentuh, daripada jauh isyarat buat gitu. Rukun Yamani yang menghala ke arah Yaman itu, hak tu tidak dikucuk, bahkan disentuh saja, lalu tu sentuh. Kalau boleh lah. Kalau tidak boleh, seperti tadi istilam, iaitu isyarat saja. Adapun 2 rukun, 2 bucu lagi tu, orang panggil 2 rukun Syami. Satunya menghala ke arah Syam, satu lagi menghala ke arah Iraq itu. Hak tu tidak dikucuk dan tidak juga diistilam. Lalu saja. Lalu saja. Itulah yang mengikut sunnahnya. Sebab apa? Sebab Baitullah yang ada lan ini tidak mengikut binaan hak asal yang dibina oleh Nabi Ibrahim. Sebahagian daripadanya tak termasuk.
Jadi rukun Syamiyan ini, satunya menghala ke Syam, satunya menghala ke Iraq ni, tidak di atas hak asal. Bucu dia tu tak habis lagi sebenarnya, sepatutnya pergi lagi ke depan lagi binaan tu. Jadi hak adalah ni itu adalah tengah dinding. Sekat tu berhenti sebab apa? Sebab orang kafir Quraisy pada masa bina Kaabah ni tak cukup pitih hak molek lah. Jadi dia pun ambil kira juga pitih molek, pitih tak molek ni. Dia pitih hak dia riba ke, pitih hak dia nipu orang ke, dia tak sih hak tu. Pitih hak molek lah dengan cara yang kita panggil, kalau kita learn ni kan halal lah. Halal. Zaman dia tu pun ada juga fitrah manusia ni tak suka nak buat benda molek tu dengan benda yang tidak molek. Itulah hakikatnya. Dia cerita zaman Nabi Ibrahim buat sebuah asal lah, rapak ke tanah, dan ada 2 pintu. Itu zaman Nabi Ibrahim. Lepas pada tu dibuat di zaman Nabi SAW, ketika Nabi SAW berumur 35 tahun. Dia bina semula. Ketika bina tu lah ni tidak sempurna. Lepas pada tu di zaman pemerintahan Ibnu Zubair robohkan Kaabah tu, dia buat binaan baru supaya asas, supaya Nabi Ibrahim. Jadi bukan bucu tak penuh sepuluh ni lah. Siapa ke Hatim tu, siapa ke Hatim ataupun Hijr orang panggil, siapa ke situ dibina. Lepas pada tu di zaman Hajjaj, pemerintahan Bani Umayyah dirobohkan pula Kaabah Ibnu Zubair itu balik kepada hak asal, supaya dengan orang kafir Quraisy buat Allah ni balik semula ke situ. Lepas pada tu adalah pula hak cuba nak kembalikan kepada hak asal Ibnu Zubair ke apa tu. Tetapi orang tanya Imam Malik pada ketika tu, Imam Malik kata tak sah lah. Kalau tidak nanti Masjidil Haram ni, Baitullah ni akan jadi bahan mainan pemimpin-pemimpin. Waktu naik dia akan bina cara dia, waktu naik dia akan bina cara dia. Tak salah. Sekatulah kalau Nabi boleh terima semasa dia meninggal tu, dia tak ada sebut apa-apa tentang Kaabah tu. Dalam keadaan tak cukup, dia boleh terima tu. Jadi kalau sekarang ni Kaabah ada ni dalam keadaan yang tidak sempurna tu, tapi supaya zaman dia ada, sepatutnya kita boleh terima walaupun tak ada satu. Maka khalifah pun tak jadi buat. Siapa kelan ni lah. Atas binaan tu, kalau ada roboh ke gapo ke, atas binaan tu juga dia tidak kembali seperti asal. Dah. Atas binaan tu juga. Inilah yang dimaksudkan di sini istilah al-arkan. Riwayat daripada Ibnu Umar di sini, dia kata saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapu, sapu itu setuh lah, Baitullah, kecuali pada dua rukun Yamaninya. Yang pertama rukun yang ada Hajarul Aswad itu, yang keduanya rukun yang menghala ke arah Yaman. Hak tu ya dia sentuh. Hak dua lagi dia tak sentuh. Dengan sebab itulah Ibnu Umar buat lagu tu juga. Hak dua lagi tu dia tak sentuh. Sebab bukan bucu sebenarnya, dan tidak disentuh oleh Nabi SAW. Tetapi di sini ada beza pendapat di antara sahabat. Ibnu Abbas serupa dengan Ibnu Umar, tetapi Sayyidina Muawiyah dia kata tak, sentuh belakang, kata dia molek sentuh belakang. Semua rukun tu, pak bucu tu sentuh. Kalau boleh sentuh. Sebab apa? Sebab kita tak say mana-mana bahagian Baitullah itu ditinggalkan, diabaikan. Bapanya kata muka Baitullah belakang, dia tak say. Dia kata laisa syai'un minal bait mahjura. Ini sepatutnya mana-mana bahagian daripada Baitullah itu tidak diabaikan. Jadi kalau hak dua bahagian itu disentuh, hak dua lagi ni pun sentuh jugalah, kata dia. Imam Syafi'i jawab bagi pihak orang yang kata tak perlu sentuh tu lah, tak ada sunnah sentuh tu. Dia kata
maksud tidak boleh dibiarkan, diabaikan mana-mana bahagian Baitullah tu, ialah kita tinggal langsung kerana kita tak suka apa. Gitu maksudnya. Bukan kita tidak sentuh tu makna kita tak suka kepada Kaabah. Jangan faham lagu tu, tak kena lah. Kenapa tidak sentuh tu? Sebab Nabi tak sentuh. Bukan kerana apa-apa. Kalau Nabi sentuh, tengah pun kita sentuh juga. Tidak sampai tengah ke bucu tu, bukan hak sebenar. Tak sampai tu, sebab Nabi tak sentuh. Kalau nak kira begitu, kalau kita kata orang yang tak sentuh bucu Syamiyan itu, bermakna dia meninggalkan Baitullah. Apa ya orang yang tak sentuh tu, dia tawaf kan sekeliling Kaabah tu juga, belakanglah tawafnya. Bukan tawaf tu rukun Yamani 2 tu saja, tawaf semua sekali kan. Mana dia tinggalnya, mana dia abaikan Kaabahnya. Ini tidak bermakna dia mengabaikan Baitullah tu. Maka dia menunjukkan tidak sentuh bahagian 2 rukun Yaman Syamiyan itu, Syami itu, tidak berarti seseorang itu mengabaikannya. Tak boleh kita kata begitu. Lepas tu dalam 4 rukun ini, kalau nak kira hak mana hak paling lebih, hak paling lebih, dia moga ada 4 bucu tu kan. Jadi 4 bucu tu, yang pertama daripadanya dia ada 2 kelebihan. 2 kelebihan. Kenapa dia? Yang pertamanya kerana di situ ada Hajarul Aswad. Rukun hak mula-mula ada tepi Hajarul Aswad. Dan ia adalah berdasarkan asas yang diletakkan oleh Nabi Ibrahim dahulu. Memang betul-betul situlah Nabi Ibrahim letak asasnya situ, bucu tu. Bucu yang kedua iaitu rukun Yamani itu. Rukun Yamani. Rukun yang pertama rukun Aswad, orang panggil rukun ada Hajarul Aswad tu. Rukun yang kedua iaitu rukun Yamani. Hak ni dia ada yang kedua saja. Hajarul Aswad tak ada situ. Yang adanya asas Nabi Ibrahim letak tu tetap seperti asal lagi, ada. Yang kedua. Adapun yang dua lagi, rukun Syami itu, satunya menghala ke arah Syam, satu menghala ke arah Iraq itu, tak ada apa-apa. Nak kata ada Hajarul Aswad pun tak ada. Nak kata asas Nabi Ibrahim pun tidak, bucu tu tidak seperti asal. Dengan sebab itu, yang pertama tadi hak ada Hajarul Aswad itu boleh dicium. Dan yang kedua istilah. Rukun yang kedua, rukun yang mana istilah saja. Jadi kurang sikit daripada yang pertama. Yang pertama tu dicium, yakni Hajarul Aswad. Tapi dua lagi tu hak ke arah Syam dan Iraq itu tidak boleh nak cium dan tidak boleh nak istilah, mengikut kebanyakan ulama. Walaupun seperti kata tadi sudah ada khilaf dah, di kalangan sahabat pun ada khilaf, tetapi mengikut kebanyakan ulamanya tidak. Tidak kucuk dan tidak juga istilah. Ini mengikut jumhur ulama. Tapi setengah-setengah ulama mengatakan rukun Yamani juga elok. Kalau nak kucuk pun boleh. Rukun Yamani pun boleh juga. Tetapi ini bukan semua pendapat ulama, sebahagian ulama. Bahkan Imam Malik tak apa kenal kucuk-kucuk ni. Hajarul Aswad pun dia tak apa kenal. Dia tak apa kenal kucuk Hajarul Aswad. Apa lagi kalau bucu-bucu tu, hak Yamani ke apa, lagilah dia. Sebab apa dia takutlah bimbang salah faham. Tak apalah. Baik. Hak mana-mana ada kitab kita ni Badrul Majhud di sini, muka surat sebelah 134, 134 dia ada sebut faidah ukhra. Satu dia muka surat 133 tadi ada faidah. Baitullah tu ada 4 bucu gini-gini seperti yang kita sebut tadi. Faedah yang keduanya, setengah-setengah ulama membuat kesimpulan daripada boleh keharusan kucuk arkan tadi, harus juga mengucuk
setiap orang yang patut dihormati, orang ataupun lain-lain, orang lain boleh kucuk. Dia kata. Adapun takbil, kucuk tangan. Nanti dia kata ada dalam Kitabul Adab, dalam Abu Dawud ini. Memang waktu ada, sunnah pun ada. Boleh kucuk tangan. Tapi tak salah setiap kali jumpa kucuk tangan sama. Tak perlu lagu tu. Sahabat pun tidak buat lagu tu. Cuma ada. Dan itu termasuk dalam sunnah, boleh. Ada pun benda lain selain daripada manusia, yang dihormati, yang mulia setara mana pun, itu ada khilaf. Di sini disebut, ada dinukilkan daripada Imam Ahmad bahawa beliau ditanya tentang kucuk mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagu mana? Boleh kau kucuk mimbar? Dan kucuk kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia jawab tak apa. Dia berpendapat tak apa. Tetapi setengah-setengah ulama dalam mazhab Ahmad, pengikut-pengikut dia menganggap ini, dia tidak yakin ini sahih. Mereka ragui tentang kesahihan jawapan Imam Ahmad lagu tu. Lepas pada tu dinukilkan daripada Ibnu Abi Saif Al-Yamani, salah seorang ulama Mekah, ulama Syafi'i. Dia kata harus kucuk mushaf Quran, harus. Dan kita hadis boleh juga. Dan kubur orang-orang soleh boleh juga. Wabillahi taufiq. Intaha mulakhasan min kalamil Fath, diambil daripada Fathul Bari. Ni qultu, waktu Syekh Khalil Ahmad dia komen pula, kucuk kubur orang-orang soleh ni, kata dia, serupa dengan sujud lah jadinya. Terutama kepada orang-orang jahil, orang awam, orang jahil, dia akan bawa ke situ. Kalau mana-mana ulama buat lagu ni, ini akan mendorong mereka, mendorong orang-orang jahil untuk lebih lagi pada itu. Kalau kita kucuk saja, dia akan jadi sujud. Dan ini akan membawa kepada kerosakan akidah mereka. Dengan sebab itu tidak harus, kata dia, tak boleh kucuk. Orang alim pun tak boleh kucuk, takut jadi keliru. Demikian dinukilkan oleh Syami di dalam hasyiahnya terhadap Ad-Durrul Mukhtar daripada Al-Fath. Dan makruh tidur dekat kubur. Kalau buang air, lebih lagi lah, dilarang. Dan setiap benda yang tidak diketahui ada di dalam sunnah, tak boleh buat di kubur. Gapa-gapa pun tidak ada dalam sunnah, bukan di kubur saja, di mana-mana pun tak ada dalam sunnah, jangan dibuat. Kucuk dinding kau, dinding kubur Nabi SAW tu kan, di luar tu kucuk, tak ada. Hak maklumnya kalau bersabit dengan kubur ni, dia kata tak ada lain selain daripada ziarah kubur tu je. Lepas tu doa dekat kubur tu sambil berdiri, bukan duduk, berdiri, sambil berdiri, itu hak ada. Jadi kaedah umum ini jika dipakai akan menolak keharusan kucuk kubur, kerana benda ni tidak ada dimaklumi daripada sunnah Nabi SAW. Tak ada. Jadi kalau orang kata Imam Ahmad kata gitu, tak boleh terima. Tapi ada lah orang kata. Sebab itulah pengikut-pengikut Imam Ahmad sendiri, tokoh-tokoh dalam mazhab Ahmad sendiri tak terima. Kata Imam Ahmad kata boleh kucuk, tak terima. Sebab apa? Tak boleh sabar Imam Ahmad. Seorang tokoh sunnah, dia boleh kata benda lagu tu, sedangkan benda ni boleh bawa kepada kerosakan akidah masyarakat. Dan Syekh Khalil Ahmad ini, dia seorang yang alim hadis, dan selain itu dia banyak menulis kitab menolak bid'ah. Menolak bid'ah banyak dah. Kita pakai hak dia ni molek, supaya tidak ada fitnah. Kadang-kadang orang jadi telajak. Ziarah kubur kalau tidak duduk, dia kata tidak hormat. Sebenarnya tidak ada sunnah. Ada sunnah lagu ni,
Ni ya, pergi ziarah, doa sampai berdiri. Hak tu hak maklum. Lepas tu masalah kucuk-kucuk tadi, hak kucuk mushaf itu Sayyidina Uthman pun ada kucuk. Sayyidina Uthman pun ada kucuk. Jadi berdasarkan amalan sahabat besar, boleh kalau kita nak kucuk pun tak apa hak tu. Tapi kalau kucuk mimbar Nabi tak ada diketahui ada sesiapa sahabat kucuk mimbar dia. Tak ada. Dan kalau ada hak lebih, ada sahabat-sahabat hak alas lebih sikitlah. Siapa dia minum air kencing Nabi sallallahu alaihi wasallam, umpamanya dia minum darah bekal Nabi itu tak boleh kira. Dia orang panggil orang yang maghlubul hal, di luar kawalan diri dia tidak dapat mengawal diri dia sendiri. Kita tak boleh pakai. Kita kena tengok orang lain. Kalau dia sayang, Abu Bakar, sahabat-sahabat lain tak sayang kah? Bini-bini Nabi tu tak sayang kah ke Nabi? Ada ke buat? Tak ada. Berbeza di antara orang yang tenang dengan orang yang tidak tenang. Dan biasanya kita tengok buat lagu tu bukannya sahabat yang masyhur, sahabat-sahabat biasa, hamba dia gitu je. Sahabat-sahabat yang merdeka, yang besar tak ada buat. Dengan sebab itu tak payahlah kata nak hak lain-lain, nak kucuk ke nak apa, tak ada. Sebenarnya kalau kita perhati Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar tu kucuk Hajarul Aswad, sentuh bucu Yamani ke apa tu, rukun Yamani ke apa tu, sebenarnya dia tahu dah lah tu kehendak kita. Dia tahu dah lah tu kehendak manusia, keinginan manusia. Bila saya dia nak siung sebagai kenang, dia punya hak tu cukup dah lah. Tak payahlah banyak-banyak. Kalau nak kira lagu tu kat Madinah tu banyak benar lah Nabi jalan. Terak semacam kita tak. Mana tahu takut situ Nabi kucuk, Nabi bekah dia berjalan tak. Situ pula bekah dia berjalan tak. Banyak benar lah kita kena kucuknya kan lagu tu. Kalau orang tengok lagu mana, jadi itu tidak sesuai. Sebab itu dia bagi dah hak khusus. Hak ni diyakini jelas. Kalau nak tengok kisah sejarah, tengok Maqam Ibrahim, ada dah situ, duduk situ Maqam Ibrahim, bekas tapak kaki dia ada situ. Jadi tak usah duduk lebih-lebih lah. Dan benda tu banyak menjadi bukti kepada benda-benda lain pun ada faedah tu pada benda lain. Kita kata apa ya, batu tu kita kata Maqam Ibrahim tu, apa dia bekas tapak kaki dia tu, cara mana Nabi Ibrahim ni kaki besi ke? Jadi nak ke bekas gitu semua batu tu, lekuk gitu semua batu. Kalau kita boleh jadi orang miskin tu. Kau pada masa tu batu tu dia bukan batu, tanah ya, seperti tanah liat. Lama-lama dia jadi berubah jadi batu. Takut gitu. Masa dia pijak tu lembek. Sebab tu jadi bekas tu. Dah, kedua-duanya dah. Yang betulnya batu, jak dia asal lagi. Memang batu. Tapi lekuk tu habui lekuk. Atas dasar mukjizat dia. Seperti Nabi Musa katok batu tu kan, pukul batu tu kan, bila batu tu lari kain dia, bekas. Seperti tu. Tujuan je kita boleh tengok. Orang duduk kata ni orang zaman dulu besar-besar orangnya, Nabi Ibrahim tu tak jauh mana daripada Nabi Adam je kira-kiranya. Jadi kalau hak tunai puluh hasta, hak ni besar ni gitu gini, Nabi Ibrahim sahabat. Tengok tak apa. Tak ada besar. Sebab lebih kurang kita. Lebih kurang kita. Tidak kata besar panjang. Sebab kubur Nabi Syuaib, orang kata kubur Nabi Syuaib tu kan, di Jordan tu bukan main panjang. Tak ada tu karut je. Tak ada. Hak sebenarnya tak ada kubur mana-mana Nabi pun yang boleh kita pastikan ada riwayat yang sahih menunjukkan di sini tak ada. Setara hak Nabi Musa tu Nabi ada isyarat gitu je. Dengan tepat tak ada. Itulah bendanya. Jadi masalah kucuk tangan ada, kucuk kaki tak ada. Kalau ada daripada Nabi SAW supaya tak ada juga. Kita kena pakai lagu tu supaya dengan orang minum darah dia, supaya dengan orang minum air kecil dia. Tak boleh nak jadikan sunnah waktu tu. Sebab apa? Hak besar-besar tak ada buat. Adalah seorang dua, macam Heraklu yang tidak jadi masuk Islam. Dia kata kalau saya pergi jumpa dengan dia, saya akan basuh kaki dia.
akan minum, buat mandi, akan kucuk kaki dia. Itu pendapat dia, tak boleh nak pegang. Pendapat dia, dalam pahaman dia lagu tu lah dia buatnya. Kita Islam tidak lagu tu. Jadi kita tak boleh pakar. Kalau setara Nabi tu tidak dibuat, tidak dijadikan kebiasaan, apa walinya? Apa orang alimnya? Nak kucuk kaki tu, nak basuh kaki dia, nak minum. Jadi bodoh tak ada pasal. Baik tak usah buat kerja lagu tu lah. Tapi ada juga angin ke arah tu ada juga. Ada arah. Dia tak faham. Kadang-kadang manusia dia tak faham, dia menuju ke arah kebodohan. Dia tidak sedar. Membodohkan diri sendiri. Dia tak sedar. Dia nak mana? Selawat ada tu kita dengar daripada sahabat kita sebut, dan apa ni, belas-belas selawat Palu Gendai pula dah. Nyuruh benar bagi Yaman. Memang betul al-imanu Yaman. Nabi ada sebut. Tapi tidak semua Yaman. Yaman hak sesak apa kedana pun ada juga. Yaman hak komunis pun ada juga. Tak boleh pakai hak tu. Maksud dia lagu lain. Maksud ni jangan kita kata hak daripada sana tu molek berlaku. Jangan. Tak ada pasal lah. Tak ada pasal. Merosakkan diri kita sendiri. Sebenarnya kita belajar ada donya, ada sebenarnya. Tak ada jenis-jenis pemujaan, taksub siapa lagu tu, tak ada dalam Islam. Tidak diajak. Tidak diajak. Lepas tu banyak lagi hak jenis salat. Singgung tangan tak ada. Salat tu sini. Salat tak dada kau. Itu adat saja. Tidak ada dalam sunnah, tidak ada. Buat tak buat pun, kalau buat jadi mengikut adat lah. Kalau mengikut sunnah bukan lagu tu. Salah saja. Dua belah boleh. Tapi hak kebanyakan yang Nabi salah sebelah. Jangan kita kata sebelah agak sombong. Tak boleh. Itu pasal kita duduk biasa saat ni lah. Jadi supaya orang-orang sial lah kita kata. Kalau kita tidak tunduk kat, mundur dulu 2-3 langkah baru paling lah, dia kata tak hormat. Mana ada dia biasa lagu tu. Cuba balik pada hak asal. Tak ada lagu-lagu tu, tak ada. Tak perlu. Jadi kita hormat ke orang tu siapa rendah gitu mu, dia akan jadi jiwa kita akan jadi hamba pada orang lain, tidak merdeka. Jadi pada-padan lah. Hak tu pada-padan. Kita nak hormat ke orang pun tidak maksum ni setara mana. Dan bukan kalau terlajak nak taksub, dia buat salah pun kita kata betul semacam. Tu bahaya. Sebab tu tak boleh taksub. Nabi ajar dah sederhana. Sebab tu ketika dia ada dia mari, sahabat bangun, dia tak bui, dia suruh duduk. La taqumu kama taqumul a'ajim. Jangan duduk berdiri serupa dengan orang-orang ajam. Orang-orang ajam memang lagu tu lah. Kalau orang besar dia mari, bangun saja. Dia tak bui. Faham apa pula kita zaman sekarang ni, selawat kat bangun pula. Dia tak ada, tak mari pun, tak tahu. Cuma dalam ni dia ada akidah pula. Nabi mari. Bila dia mari, waktu kita bangun. Masalahnya ketika Nabi hidup dulu pun dia tak ui bangun. Dia tak ui bangun. Lagu mana dia mati? Kena ada dalil yang terat yang Nabi mari. Kalau setiap selawat tu Nabi mari. Setiap selawat tu kena bangun. Banyak benar kena bangun. Tengah sembahyang tu dalam tahiyat tu kena bangun juga kau. Tengah ada selawat situ kan. Banyak benar lah kena bangun. Jadi benda lagu tu bukan kata tak boleh fikir orang. Ketika tu Nabi mari, apa tak bangun? Dah selawat. Setiap selawat tu Nabi mari. Tidak lagu tu, tak kena tu. Sebab itulah kita kena merujuk kepada ulama-ulama lagu ni. Dia royak kedudukan yang sebenarnya. Tapi kadang-kadang orang tidak lagu tu. Itulah. Dia nak jadi dia jadi meruk, jadi tak guna fikiran, hilang kewarasan. Dia nak lagu tu. Tu lemah kita. Dia nak. Kita nak ke arah kewarasan, bukan ke arah tidak waras. Tak apalah. Kita tengok pula riwayat yang kedua, riwayat daripada Ibnu Umar. Ada orang cerita kepada dia kata-kata Aisyah bahawa Hijr itu, Hijr ataupun orang panggil juga Hatim, asalilah bangun binaan separuh binaan yang melengkung tu, dekat dengan Kaabah, balik Syam, menghala ke Syam dan ke Iraq, bucu tu. Hijr orang panggil. Sebahagiannya adalah minal bait, daripada Baitullah.
sebahagiannya daripada Baitullah. Dia tidak kata semua, sebahagian. Daripada situlah ulama khilaf. Ada yang mengatakan semua sekali itu termasuk dalam Baitullah. Ada yang mengatakan tidak, 6 hasta daripada bucu Kaabah sebelah Syam, sebelah Iraq tadi sampai ke situ, 6 hasta. Itu saja hak masuk dalam Kaabah. Hak lepas pada tu tak. Bahkan ada yang kata kurang lagi daripada itu, 4 hasta sahaja. Jadi inilah maksud Aisyah, hijir itu sebahagiannya minal bait, daripada Baitullah, sebahagiannya termasuk dalam Baitullah. Jadi bila dia masuk dalam Baitullah, itu benda yang kita kena tahu. Banyak perkara faedahnya kalau kita tahu ilmu. Dia kalau nak tawaf tak boleh ikut dalam, ikut celah. Dia ada ruang itu, boleh masuk situ. Jadi kalau kita masuk ke celah tu tidak sah tawaf. Sebab apa? Waktu tu dalam Kaabah. Tawaf ni mengelilingi Kaabah. Mengelilingi Kaabah ni kena kok luar daripada hijir tadi. Kena luar daripada hijir. So, benda yang kita kena faham. Yang kedua, kalau kita tak boleh masuk dalam Kaabah, orang pergi buat kerja haji kan, payah nak boleh masuk dalam Kaabah. Ada ketika-ketika dia buka, kalau buka pun orang ramah saja. Situ pun sudah memadai dalam hijir tadi. Kalau kita boleh sembahyang situ, bermakna kita sembahyang dalam Kaabah dah lah. Kita sembahyang dalam Kaabah dah. Jadi kita duduk situ, kita tidak menghadap kepada Kaabah, kita menghadap kepada binaan, separuh binaan yang melengkung tu. Oh, boleh juga. Sebab dia dalam Kaabah lagi. Kita boleh menghadap ke tu pun. Kita nak menghadap ke Kaabah, boleh juga. Boleh berlaku. Nak menghadap ke tu pun boleh, nak menghadap ke tu pun boleh. Nak menghadap ke hijir, yang ni membelakangi binaan Kaabah yang sempurna tu lah, tak apa juga. Tak apa. Kalau masuk dalam Baitullah, buka pintu, dia buka pintu kan, kita menghadap ke pintu, kira-kiranya tak ada dalam dinding Kaabah tu, tak apa juga, boleh. Tidak kata kena ada dinding dia baru sah sembahyang. Tak ada pintu. Pintu buka, kita menghadap tu ke pintu tu, tak apa juga, boleh, sah juga. Sebab yang dikiranya bukan binaan tu. Kalau tak ada binaan tu pun kita kena menghadap situ juga. Kalau katakanlah orang buat lari Kaabah tu, katakanlah buat lari pergi letak lain, kita nak ngadap mana? Ngadap tu tepat hak lain, bukan ngadap Kaabah. Tak, Kaabah kita lain tak boleh, orang tak kira. Kira hak tu buka tapuk dia. Kalau dalam tanah kita masuk dalam petala bumi, nak menghadap ke mana? Aku tu kok Kaabah ada, walaupun binaan Kaabah tak sampai ke dalam tu, walaupun begitu. Serupa juga kita duduk di angkasa, ke situ juga, tuju situ juga, walaupun tidak sama betul dengan kita tu, binaan dia je, tak cara tu, arah dia, arah dia. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Itu maksud syatrat, arah tu yang dikira, bukan binaan tu ada ke tak ada, tak cara. Binaan tu daripada batu kau kelambu hitam, kau kelambu hijau, kau kelambu lagu mana kau tak cara tu. Dia buat semula. Kalau orang buat dengan cermin, serupa tak ada kamu satu, kotor juga menghadap. Jadi kalau buat masalah ni dalam hijir itu, kira dalam Kaabah. Tapi kita kena ambil kira lah hak ni, hak Aisyah kata sebahagiannya, bukan semuanya. Jadi kita kena duduk alah kedekat dengan Kaabah tu, janganlah ke tepi dengan binaan, separuh binaan tu, jangan ke situ. Takut-takut tidak termasuk. Kalau maksud kita nak sembahyang dalam Kaabah lah, jadi situ boleh. Jangan kata tak boleh masuk dalam Kaabah. Sebenarnya situ serupa dah. Itu sebahagiannya minal Baitullah. Ibnu Umar berkata, demi Allah, sesungguhnya saya yakin Aisyah, dia tentu ada dengar Nabi SAW kata lagu tu, yang dia kata sebahagian daripada hijir itu adalah Baitullah, bukan semua. Yang dia kata gitu mesti dia ada dengar Rasulullah SAW.
Lepas tu dia pun fikir, sebab tu pun kata dia, saya yakin apa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak sentuh bucu ada hatim saat ni, ada hijir saat ni. Sebab itulah, sebab bukan di atas binaan yang asal. Sebab itulah Nabi tak sentuh. Lepas tu, sebab itulah juga orang tidak pergi tawaf kok jelah tu hatim tu, sebab dia dalam Kaabah. Kaabah apa, dia tawaf ni kena kok luar mengelilingi Kaabah. Kok tu tak boleh, kok jelah tak boleh, tak sah, kena ulas mula, kena ulas mula keliling, kena ulas mula kalau masuk tu. Main orang ramai-ramai kan, ramai orang ni sesak-sesak ketika ramai lah. Ketika tak ramai tu tak ramai, ketika ramai tak ni sedap kita duduk kecek lagu ni kan. Sebab itulah tak boleh gini-gini dah. Mulla Aliul Qari berlaku pada dia. Dia masuk kok celah tawaf tu, masuk muka orang tu sesak-sesak kan, tak berapa nampak dah lah, masuk kok celah. Ada seorang budak pegang tangan dia, dia kata, Pak Cik, kata tak boleh masuk kok tu. Bapa kata dia, tu hijir tu dalam Baitullah. Budak tu kata, kamu tahu mana? Saya baca dalam kitab Mulla Aliul Qari. Padahal dia pegang sangat Pak Cik Zani tu Mulla Aliul Qari dah. Buat kau jarang lagi, kata tak pergi kan? Lagu tu lah. Boleh jadi dalam keadaan ramai tu tak ingat kata pun tak perasan. Padahal dia sendiri dah royak tak boleh masuk pun tu. Mestilah dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata lagu tu. Ini menunjukkan sahabat, sama-sama sahabat ni dia percaya satu sama lain. Ibnu Umar dia tak tahu, tapi bila dia orang royak Aisyah kata begitu, ni orang rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentulah dia tahu. Takkanlah dia nak kata saja gitu. Dia nak kata saja gitu, tentu sekali tidak. Yang dia kata begitu tu dia tahu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada sinilah ulama-ulama pakat, ulama-ulama pakat mursal sahabi gapo tu boleh pakai, boleh buat hujah. Misalnya di sini Aisyah dia tak dan apa nama ni, tak dan tak tahu gapo banyak perkara cerita dia tak tahu tu. Tetapi sahabat-sahabat boleh terima walaupun dia tidak tahu, dia tidak royak, Nabi royak ke dia tidak royak. Boleh jadi dia dengar daripada orang lain pun, sahabat juga, tapi tak apa, boleh diterima. Riwayat awak lagu ni boleh diterima. Walaupun kita kata dari satu segi mursal, dari satu segi berhenti benda ni, kata begini ni berhenti pada Aisyah, orang panggil mauquf, hadis mauquf. Tapi mauquf awak lagu ni orang panggil mauquf fi hukmil marfu'. Mauquf tapi dikira serupa hak Nabi kata dah. Sebab sahabat tak akan kata benda-benda hak kait dengan agama ni sewenang-wenang, mengikut nafsu dia. Ada mesti dia tahu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam benda-benda lagu ni, baru dia kata. Dengan sebab itu hak mauquf tidak semesti mauquf ni mana kurang dah, tak mesti. Supaya juga mursal tidak semestinya kurang. Mursal tidak semesti tidak sahih. Kalau mursal sahabi sahih, tengoklah sanad bawah lagi tu. Kalau semata-mata mursal sahabi saja, kita tak boleh kata tidak sahih, kurang kau daripada orang lain dah. Supaya sebab riwayat Ibnu Abbas tu kebanyakannya hak mursal. Dia tidak dengar sendiri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi orang pakar serupa tulah dia nilai dia serupa dengan orang hak sahabat hak dengar sendiri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan kedudukan sahabat ni bagi kita ahli sunnah wal jamaah sangat besar. Kepercayaan kepada kita tu sangat besar. Tak apalah. Lepas tu kita pergi pula kepada riwayat Ibnu Umar lagi, kata dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan beristilam menyentuh ataupun isyarat dengan tangan ataupun sesuatu yang ada di tangan dengan tongkat kepada bucu tu dan cium. Ni tempat kita pegang ni tongkat, kalau kita kata tongkat cium ni, bukan cium ujung dia tu, bukan cium ujung tongkat tu, nah cium dekat tangan kita tu. Itu tanda kasih. Supaya kita beginilah nak pergi mana-mana, katakanlah dengan bini kita, kau dengan siapa dia orang kita sayang nak pergi, kita gitu kan, kalau betul ni itu istilah isyarat kepada kasih kita kepada dia.
Sebab kalau seolah-olahnya kalau kita dekat, kita akan kucuk dia lah. Kita akan kucuk dia. Tapi dah jauh, kita isyarat gitu. Isyarat lagu tu boleh dan dibuat oleh Nabi SAW. Kalau tangan, bunyi ke tidak bunyi tu ada khilaf juga. Ada yang mengatakan tak boleh bunyi, ada yang mengatakan tak apa bunyi pun. Tak apa. Jadi kalau gitu, jangan pusing, jangan pusing dada ni. Tengok-tengok tawaf tu betul lah. Tangan gitu-gitu saja. Sebab kita duduk atas kereta, kita tak pusing gitu nak. Gitu sudah pandang gitu je lah. Paling kepada orang yang kita kasih tu kita gitu. Kalau tangan, kalau kayu, tongkat dan sebagainya, sebab tadi lah kucuk. Dia kata Rasulullah SAW tidak meninggalkan istilam, beristilam. Istilam ni sepasat ni lah, rukun Yamani dan hajar, bukan hijir. Kalau tadi hijir, separuh binaan yang tidak lengkap itu di sekeliling ataupun di sebelah rukun Syami itu, itu bukan hajar, hijir. Ini hajar. Dia sentuh sama ni, ataupun dia isyarat lah. Setiap kali dikeliling, setiap keliling dia sapa situ, dia akan buat. Itulah yang dibuat oleh Nabi SAW. Kalau dia dekat, dia akan sentuh. Abdullah bin Umar buat lagu tu semua lah. Sebab apa? Dia nak benar tahu Nabi SAW buat lagu mana. Kalau dia tahu Nabi pergi mana-mana, dia nak tahu lagu Nabi buat apa. Kalau Nabi semayang, kalau Nabi berdoa, kalau Nabi gapo, kalau Nabi pergi buang air, kalau sampai situ Nabi berhenti pergi buang air. Dia tidak nak buang air mana pun, dia berhenti, dia pergi situ. Buat ke dia tu cinta, kasih kepada Nabi SAW. Dan dia ambil berat benda-benda begini. Kalau Nabi masuk dalam Kaabah, Nabi semayang, kau Nabi buat apa? Dia kita tanya. Dia tak ada, dia tanya. Dia lagu mana? Dia gitu cara dia. Bab tawaf al-wajib. Habislah situ tentang istilam, tentang istilam, sentuh. Jadi tak sentuh tak tu kalulah. Gapo-gapo tepak kau gapo kau. Misalnya bila sampai ke Madinah, ada juga orang dia sentuh dengan tangan dia, tak ada. Tak ada lagu tu. Tak payah buat. Jangan duk sentuh istilam segala benda, tak tentu pasal lah. Hukum istilam ni setara Kaabah tu tidak istilam, dua bucu lagi. Pasal apa? Pasal diketahui Nabi tidak istilam di situ. Menunjukkan benda-benda lagu ni kita kena betul-betul ikut Nabi, tak sudut mana-mana lah. Tak sudut mana-mana. Ada juga orang dia pergi sampai tanah Madinah tu jamu. Ada 12 tangan. Tak atas kepala. Ada juga. Tak perlu buat lagi tu. Jadi adalah orang-orang setengah-setengah orang tu, dia ada hal dia sendiri. Kita tak, cuma benda-benda lagu ni tak usah buat. Tapi kalau ada misalnya kita kata tu, kita kata Imam Malik tu, dia duduk di Madinah, dia jalan kaki ayam, dia tak makan lipas tu, buat apa? Nak kira. Nak kira tak ada sunnah lagu tu. Mesti kalau duduk Madinah tak usah makan lipas. Apa dia tak makan lipas tu? Itu hal dia. Dia tidak suruh orang lain. Dia tak suruh. Pasal apa? Dia berasa perasaan dia. Orang yang ada perasaan tu, kita tak boleh nak kata apa lagi dia. Dia berasa kalau dia pijak dengan selipar Nabi duduk bawah tanah, dia berasa macam dia menghina ataupun suatu penghinaan. Dia tidak menghormati. Dia perasaan dia. Dia tidak suruh orang lain. Nak ayatnya dia begitu jaga Nabi SAW. Siapa setara tu, padahal tak ada sunnah pun. So kata kalau masuk masjid ke kawasan tu ke, tak usah pakai selipar, tak usah pakai kasut. Tak ada. Sahabat-sahabat lain, imam-imam lain pakai belakang dia. Dia tak buat lagu tu pun, dia tak pakai pun, dia tak suruh orang sekali dia. Tapi orang tahu hal lagu tu kita tak boleh kira, tak boleh buat hukum waktu tu. Kita tu perasaan kita setara dia ke? Kepada Nabi nya. Kalau setara dia banyak benar jaga.
tak cara pun. Jadi tak salah, tak payah. Dia jadi dengan sendiri waktu tu. Dia jadi dengan sendiri. Jadi kita nak ngada-ngada tak payah, tak perlu. Bab tawaf wajib. Tawaf wajib ataupun tawaf fardu. Maksud di sini ialah tawaf ziarah. Jadi bolehkah dengan berkenderaan atau tidak? Bertawaf tu dengan kenderaan, boleh ke tidak? Kenderaan tu binatang ke ataupun bukan binatang ke? Boleh ke tidak? Itu maksud tajuk ni. Lepas tu Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertawaf dalam haji wada. Wida orang kata juga, tak apa, boleh berlaku. Haji wada di atas unta. Dia naik unta dan dia beristilam rukun. Yang dibucu tu maksud dia istilam bucu tu hak tadilah, dua tadi. Bukan hak dua lagi tu. Dengan mihjan, tongkat dia Allah, tongkat isyarat. Lepas tu dia cucuk. Gitu ya dia buat. Dan Nabi SAW naik unta, menunjukkan boleh lah naik unta. Tapi boleh tu setara mana? Khusus untuk dia kau tidak khusus untuk dia. Ini berkenaan dengan tawaf hak wajib. Dan apabila seseorang itu beristilam, dia pucuk tangan dia. Dan ini dilakukan oleh sahabat-sahabat. Tak apalah, hak tempat boleh istilam, boleh pucuk tu tak apa. Misalnya di sini dalam kitab dia sebut riwayat Sa'id bin Mansur daripada Tariq Atha, dia kata saya melihat Aba Sa'id, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Jabir, bila mereka beristilam hajar, istilam batu Hajarul Aswad, mereka istilah tu ada isyarat gitu, dia setuh ke ataupun tidak setuh ke, dia akan qabbalu aydiyahum, pucuk tangan. Pucuk tangan. Qabbala maksudnya pucuk dengan mulut, bukan hidung, ni. Gitu. Dengan sebab itulah jumhur ulama mengatakan sunnah, termasuk dalam sunnah iaitu istilam rukun dan pucuk tangan. Itu jumhur ulama terima gitu. Kalau tak boleh dengan tangan, dengan benda lain, kucuk benda tu, kayu saja misalnya, kucuk benda tu. Kalau tak boleh juga, isyarat saja daripada tu, tak mesti kucuk, tak apa asal buat isyarat. Itu pun orang panggil istilam dah. Tetapi ada satu riwayat daripada Imam Malik, dia kata tak boleh kucuk, istilam saja, tak ada kucuk. Itu beza pendapat lah. Tapi jumhur ulama kata kucuk. Itulah. Ada juga satu riwayat daripada Malik, iaitu boleh kucuk tangan saja, jangan beri bunyi. Dia tak sip bunyi-bunyi. Imam Malik kucuk saja tak apa, jangan beri bunyi, pakak bunyi derah. Waktu dia jadi derah juga, main agama. Main agama. Bagi dia tak sah. Jadi macam main pula. Tak sah. Tak apalah. Lepas tu Nabi SAW naik kenderaan dia ketika bertawaf ini. Bapanya? Apa sebabnya? Ada beberapa riwayat. Kalau kita tengok di sini, dalam bab ni dia ada asalnya ni hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Imam Abu Daud ambil daripada Ahmad bin Hanbal. Nabi SAW naik unta tu buat apa? Supaya dilihat oleh orang. Itu maksud, dilihat oleh orang. Kalau kita tengok riwayat Yazid bin Abi Ziyad pula, dia kata Nabi sakit. Nabi sakit. Di sini dua disebutkan dalam riwayat yang kita baca saat ni, ada dua sebab. Riwayat yang kata sakit tu sebenarnya riwayat tidak sahih.
Nabi naik kenderaan tu dia dengan sebab sakit. Walaupun tidak ini sebabnya, tapi kalau orang lain sakit tak apa, boleh. Nabi tu sendiri tu sebab dia naik kenderaan tu dengan sebab sakit, tu tak boleh terima. Sebab apa? Riwayat tu tidak sahih. Kalau orang lain sakit dia naik kenderaan, boleh atau boleh, semua kata boleh. Tapi tidak nyambit dengan Nabi lah, jangan dikaitkan dengan Nabi. Riwayat Ibnu Abbas, iaitu Yazid bin Abi Ziyad, itu kerana sakit. Riwayat yang kedua tadi ada, dan dalam kitab-kitab lain pun ada juga, iaitu Nabi SAW buat gitu nak suruh orang tengok. Sebab apa? Sebab ramai sangat orang menutupi dia. Kalau dia tidak naik kenderaan, jadi hak jauh-jauh tu tak nampak. Pasal hak dekat sekeliling dia tu ramai sangat, duduk kerumung dia tu. Dengan sebab itu dia naik kenderaan. Maksud dia nak suruh orang nampak dia, dan dia juga nampak orang. Dia nampak. Dan supaya senang orang boleh tanya dia. Itu maksudnya. Boleh jadi juga pendapat yang ketiga yang tidak ada disebutkan dalam hadis itu, kerana Nabi SAW tahu dah kenderaan dia ni tak apa. Kenderaan zaman itu binatang lah, unta tu tak apa, dia tidak akan berok koksih, dia tidak akan kencing koksih, sebab dia tahu dah unta dia tu jenis molek lah, rak molek. Ataupun kalau unta biasa pun, memang Nabi SAW tahu dah untuk dia pada kali itu sebagai suatu keistimewaan. Unta dia tidak akan berok, tidak akan kencing koksih, sebagai memuliakan dia. Allah SWT buat gitu. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, buat Malik dan Ahmad dalam mazhab dia, dia kata sebab tak apa kalau dia kecil pun, kalau dia berok pun tak apa. Sebab apa? Kan unta tu binatang yang boleh dimakan, halal. Binatang yang halal dimakan, najis dia tu kita panggil najis, air kencing dia kau, tahik dia kau, tidak najis. Dia Nabi SAW nak ayat tu kata, nak ayat hukum. Dia buat ikut. Tak apalah, masing-masing pendapat lah. Jadi orang lain tak terima lah orang kata najis tu. Orang kata najis tak sebab bukan sebab tu, kata dia. Dengan sebab nak memuliakan Nabi, ya kita boleh terima. Dengan sebab dia nak tunjuk kepada orang lain, biar orang lain nampak, tu benar sabar. Bukan dengan sebab dia nak raya air kecil unta dia tu tak najis, ataupun tahik dia tu tidak najis. Tak. Patut kalau ia pula gitu, dia mah senang hati kau. Kalau pakak berok, pakak kecil, unta lagi, kuda lagi, hema lagi dah. Pakak berok dalam masjid tu. Pahala ke mana jadi kalau le? Dengan sebab itu tak pernah sabar. Kalau Nabi SAW nak ayat, ini najis dia ni tidak najis, air kencing dia, tahik dia ni tidak najis, tak pernah sabar. Sebab apa? Kalau itulah maksudnya, ramai lah orang akan buat. Bila ramai akan buat, dia akan jadi laguan. Melambat, cemat, bau busuk masjid tu. Pasal dia nak je basuhnya. Satu kerja pula dah basuh tahik, basuh air kecil. Tak pernah sabar. Kalau pernah sabarnya, Nabi SAW nak suruh orang tengok. Bila tengok, dia kata dah, kan dia kata, khudhu anni manasikakum, kamu ambillah daripada aku cara ibadat haji dan umrah kamu. Ambil tengok aku buat lagu mana, aku buat lagu tu. Supaya dengan dia kata berkenaan dengan ibadat, sallu kama ra'aitumuni usalli, kamu sembahyang supaya kamu tengok aku sembahyang lagu mana, lagu tu. Haji pun dia ada sebut, bukan kerana sakit, tak, tidak kerana sakit dia naik unta tu. Sebab tidak diketahui dalam mana-mana hadis pun Nabi sakit pada ketika itu. Tak, dia tak sakit. Jadi yang tinggalnya apa dia? Dua saja, untuk memuliakan Nabi SAW. Dan ini termasuk dalam khususiyah Nabi SAW. Tetapi kepada orang lain, kalau ada sebab, ada keuzuran, tak apa, boleh tawaf.
Lepas tu kalau tawaf dengan benda lain, naik kapal terbang, kalau kita kata tak, kapal terbang tu derah benar dah, sah. Walaupun derah naik benda lain, kalau kita kata ada kenderaan jenis demolek dah, zaman dah ni tahu takut orang buat boleh terbang mesti tak jadi sah. Tetapi kena ada sebab. Kalau tidak, dengan berjalan hak itulah yang paling afdal. Hak tu yang paling afdal. Bahkan kalau tanpa sebab ni naik kenderaan, setengah-setengahnya kata tak boleh, kurang, cacat, kena bayar dan macam-macam pendapat tu. Jadi hak tak ada khilafnya, iaitu berjalan. Hak Nabi SAW ni kita tak boleh buat contoh, tak boleh buat contoh. Hak ni setengah-setengah ulama kata apa ni, termasuk dalam yang khusus dengan Nabi SAW. Kalau orang yang mampu berjalan, dia tidak berjalan, naik kenderaan, dia banyak perkara lah, macam-macam pendapat, kot tu kot ni. Bahkan yang mengira berjalan kaki kepada yang mampu tu sebagai termasuk dalam wajibat haji, dia siapa kena bayar dam, kena gapo, kena bayar dam. Habis kat situ. Lepas tu hadis yang kedua, hak ni cerita cerita pada tahun pembukaan Mekah. Yang ni tahun yang ke-8, Haji Wada tu pada tahun yang ke-10. Ini cerita Safiyah bin Syaibah binti Syaibah ni, cerita pada tahun yang ke-8. Nabi SAW bila tenang berada di Mekah pada tahun pembukaan Mekah tu, dia pun naik unta juga. Naik unta, istilam rukun dengan tungkat dia di tangan dia. Safiyah bin Syaibah kata, saya duk tengok lah Nabi SAW buat lagu tu. Saya duk tengok, saya duk tengok dia buat lagu tu. Dan pada tahun ni bila dia pergi tu, di sekeliling Kaabah, dalam Kaabah banyak berhala. Ada berhala lagi pada masa tu. Sebab tu orang Islam ni, dia menghadap kepada Baitullah gapo tu bukan kerana Baitullah binaan bangunan tu. Binaan tu siapa, kalau nak kira lah, manusia mengotorkannya sampai ke peringkat tu, ada berapa? 360 berhala. 360 berhala dalam Kaabah. Nabi SAW cocok jatuh belakang, jatuh dengan sahabat-sahabat dia pada ketika itu. Sebab itulah dia perintah haji ni kemudian lagi. Tahun yang ke-9 Nabi tak pergi lagi. Tahun yang ke-8 dia menguasai Mekah dah, dia tak buat lagi haji. Tahun yang ke-9 tak buat lagi. Tahun yang ke-10 bila betul-betul bersih, bila betul-betul bersih, barulah dia pergi buat haji pada tahun yang ke-10. Tahun yang ke-9 istihad, orang lain pergi, Sayyidina Abu Bakar apa pergi, Sayyidina Ali pergi istihad. Lepas pada ni tak boleh dah, orang kafir tak boleh mari buat haji, tak boleh. Telanjang tawaf tak boleh. Lepas pada tahun situ istihad. Tahun yang ke-10 tu bersih belakang, dah tak ada gapo. Barulah Nabi SAW pergi. Ketika ni pada tahun yang ke-8 ni dia pergi, Nabi SAW masuk dalam tu, masuk dalam Kaabah. Dia masuk, dia cocok. Lepas tu dia semaya, menunjukkan kalau dalam Kaabah tu semula ada orang berhala. Kita nak ngadak kot tu kan juga, kot tu juga tidak sampai Kaabah tu bina ada. Sebab Nabi SAW pada ketika tu ada lagi berhala, dia semaya dah dalam. Setengah ulama kata dah, dia tidak semaya dalam tu. Pada Haji Wada dia semaya dalam Kaabah. Tak betul. Hak sebenarnya pada tahun yang ke-8 dia masuk dalam Kaabah tu dan semaya dalam Kaabah. Mengikut riwayat bila kata dia tengok Nabi semaya 2 rakaat. Hak tu tahun yang ke-8, bukan tahun yang ke-10. Tahun yang ke-10 Haji Wada Nabi tak masuk ke dalam Kaabah. Tu cerita nak isyarat kepada kita bahawa tak masuk dalam Kaabah tu kena juga haji, tidak kata jadi kurang. Tak. Dia masuk dalam Kaabah, salah satu maksudnya nak
Buang benda-benda hak cemas, hak kotor. Sahabat-sahabat cuci Baitullah. Padahalnya itu lambang tauhid. Nabi Ibrahim letak untuk tauhid, tapi siapa rosak, siapa begitu sekali. Di zaman Nabi SAW, Nabi SAW kembalikan seperti asal Nabi Ibrahim itu, iaitu lambang tauhid, lambang perpaduan, lambang kesatuan umat Islam. Jadilah balik seperti asal. Sambil Nabi SAW cocok jolok tu, ja'al haqqa wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dia baca tu ayat tu. Dia baca tu, ja'al haqqa wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Itu antara yang dia baca juga. Jadi macam-macam lah, ada hak tinggi ke apa kan, macam-macam lah buat, semuanya dibersihkan. Kaabah tu bahagian dalam, alik luar pun macam-macam juga ada. Gambar Nabi Ibrahim, patung Nabi Ibrahim pun ada juga, dengan Nabi Ismail ada dalam tu. Duduk pegang anak panah, duduk pegang anak panah. Nabi SAW buat belakang semua. Pada kali inilah, lepas tu riwayat daripada Harun bin Abdullah dan Muhammad bin Rafi', riwayat daripada Ma'ruf bin Kharrabuz. Nabi SAW, dia kata, Abu Tufail kata, saya lihat Nabi SAW bertawaf di Baitullah di atas kenderaannya. Dia istilah berukun dengan tongkat dia, lepas tu dia kucuk. Tapi riwayat ini tidak sahih, sebab adanya Ma'ruf saja. Ma'ruf bin Kharrabuz itu perawi yang dhaif, perawi yang dhaif. Lepas tu tak ada lah benar, ada, cuma tak sarakah riwayat ni lah. Riwayat lain yang sahih ada hal ni. Lepas tu riwayat daripada Jabir, Nabi SAW bertawaf dalam haji wada di atas kenderaannya juga. Jadi pada tahun pembukaan Mekah tahun yang ke-8 pun atas kenderaan juga. Pada tahun yang ke-10 dalam haji wadaknya di atas kenderaan juga. Dia naik kenderaan, di sini disebutkan supaya dilihat oleh orang nampak dia, dan supaya dia tahu keadaan orang, dia tahu keadaan orang. Dan supaya orang tanya dia, sebab orang bersesak-sesak sangat. Nabi SAW tak say, dalam riwayat yang lain disebut tak say orang dipukul kerana nak sampai kepadanya, ataupun dialihkan orang tu, ditolak mana-mana orang kerana nak sampai kepada dia, tak say. Sebab itu dia naik unta dia. Dia tak say yudraban nas anhu atau yusrafan nas anhu, dia tak say. Jadi oleh kerana kalau Nabi tidak naik unta, orang nak sampai dekat dia tu akan bertolak-tolak. Ni tolak ni, ni tolak ni, ataupun ni pukul ni, pukul ni, tak sih. Dia naik atas unta tu jadi nampak belakang, tak ada lah, tak perlu bertolak-tolak lah. Itu ceritanya ni, sebab dia naik kenderaan itu. Sebab dia naik kenderaan itu sebabnya. Lepas tu riwayat daripada Ibnu Abbas, Rasulullah SAW tiba di Mekah dalam keadaan sakit ni. Hak ni hak sebut sakit ni kan, hak ni riwayat tidak sahih juga, jadi tak dipakai. Sebab apa? Dalam sanad dia tu pun ada perawi tu, Yazid bin Abi Ziyad, perawi yang dhaif, tak boleh pakai. Sebab itulah Imam Syafi'i bantah dalam kitab ni pun ada sebut ni, waqad ankarahu Syafi'i. Ni hak tambah sakit tu. Nabi pergi ke Mekah, lepas tu dia dengan tawaf, dengan naik kenderaan dia, hak tu betul, hak tu tak apa, cuma dia sakit tu. Hak tu ni ada dalam riwayat yang dhaif ni. Kalau riwayat yang dhaif ni, dia mestilah ada benda ni, mesti ada benda hak pelik daripada hak lain. Misalnya sini ada sebut sakit tu. Imam Syafi'i kata bantah hak ni. Dia kata la a'lamuhu ishtaka fi tilkal hajjah. Saya tak tahu, kata dia, berdasarkan dalil lah, tak tahu Nabi ada sakit pada ketika dia pergi buat haji wadak tu, tak tahu, tak ada dalil. Jadi kita tak boleh pakai lah. Yang ada lagu ni dalam riwayat supaya inilah yang lemah, iaitu riwayat Yazid bin Abi Ziyad, tak boleh pakai. Dan akhir sekali riwayat daripada Ummi Salamah, dia mengadu hal dia sakit. Dia sakit, bukan Nabi sakit, dia, bini dia, ataupun dia letih, tak cekak nak berjalan lagu mana. Ni alasan kepada orang yang uzur, dia boleh naik kenderaan dia untuk tawaf Baitullah, boleh. Ini alasannya. Jadi alasan Nabi tu sendiri sakit,
Itu alasan tak boleh. Sebab itu dalil tak kuat, dhaif. Kalau hak ni boleh, hak ni boleh. Isteri dia pun Nabi SAW kata, kamu bertawaf selepas orang lah, biar orang lain selesai belakang, orang duduk semaya subuh, masa subuh. Bini dia pun keluar, mari bertawaf. Dia duduk dengar Nabi SAW semaya, baca wattur wa kitabim mastur. Ini menunjukkan ketika semaya orang lain nak tawaf tak apa, dia tidak pergi semaya sekali pun tak apa. Tidak kata tak boleh nak tawaf ketika orang semaya. Tak, sah tawaf tu, dan boleh, terutama kepada yang uzur. Kepada yang uzur lagilah boleh. Dan di sini menunjukkan apa nama kedudukan maqam Ibrahim itu sepertinya ada sekarang. Nabi SAW jadi tu imam, dia duduk di situ. Di sini dia sebut yusalli ila jambil bait. Yusalli ila jambil bait, dia bersembahyang dekat Baitullah. Dekat ni bukan makna dekat benar, sehingga rapat dengan pintu tu. Dalam hadis ada disebut Kaabah tu semua adalah kiblat. Kiblat kepada Kaabah semua tu. Itu dia. Dengan sebab itu imam molek duduk situ. Dan maqam Ibrahim pun ke arah tu lah, situ juga. Biasanya Nabi SAW dia sembahyang duduk dekat maqam Ibrahim, belakang dia tu. Itulah sesuai dengan ayat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Itu ayat. Tuhan suruh start situ sembahyang. Apa tujuannya? Supaya tidak terganggu orang-orang nak tawaf. Sebab di atas daripada tu orang panggil mataf, kawasan tawaf. Kawasan tawaf. Kalau sembahyang dekat dengan Kaabah sangat, berjumpa orang ramai ni, orang nak tawaf lagu mana? Jadi kalau macam bini dia saat ni, Ummu Salamah saat ni, tawaf dengan unta dia, masuk celah-celah orang sembahyang tu kau. Celah-celah, takkan lagu tu. Ini menunjukkan dia bersembahyang ni, Nabi SAW bersembahyang ni di belakang daripada maqam Ibrahim, start situ. Jadi orang lain pun kena duduk belakang daripada tu lagi lah. Tak boleh lah duduk depan daripada imam. Dah imam duduk situ. Bermakna hak atas pada tu dekat dengan Kaabah tu orang panggil mataf, tempat tawaf. Tempat tawaf tu tidak terganggu, walaupun pada waktu semaya pun orang boleh tawaf. Orang boleh tawaf. Tapi berbeza kalau kita kata maqam Ibrahim tu duduk dekat benar dengan Kaabah. Dia tidak faham tu. Baru ni kita sebut dah. Dia tidak faham. Orang Syiah dia kata apa dia? Ni jahat Sayyidina Umar dia. Hak sebenarnya maqam Ibrahim tu duduk rapat dengan Baitullah. Dia halih pergi letak jauh gitu. Sepuluh ni. Padahal Nabi sendiri buat lagu tu, tak ada nyamik dengan Sayyidina Umar. Cuma Sayyidina Umar buat lagu tu pasal di zaman dia tu berlaku banjir besar. Banjir tu bokeh, batu tak dia pergi jauh tu pergi dekat bahagian bawah Mekah. Lalu dia ambil buat sementara letak dekat Kaabah sementara. Lepas tu setelah bincang-bincang, pasti tempat dia alih tempat dia hak sebenar. Di zaman Nabi situ dah sepuluh ni, cuma oleh kerana berlaku banjir. Lepas tu di zaman Sayyidina Umar tu barulah dia buat konkrit. Banjir pun tak lari dah. Situ cerita. Buat konkrit tu iyalah zaman dia lah. Tapi tempat tu situ dah. Kalau kita kata maqam Ibrahim tu tepi dengan Kaabah betul, lagu mana Tuhan kata wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla? Kalau semaya situ, lepas tu bini dia nak tawaf ke mana? Pergi ke mana? Dah dekat nah. Tak masuk akal, tak pernah sabar. Dengan sebab itu maqam Ibrahim tu kedudukannya subhanallah ni dah betul dah lagu tu zaman Nabi Ibrahim lagi lagu tu. Sampai ke zaman Nabi kita, sampai ke zaman Sayyidina Umar, di celah-celah tu pun berapa kali dah lari batu tu pergi ke lain. Ambil pula wagi. Bila wagi tu ikat di kelabu Kaabah, ikat di kelabu Kaabah. Orang-orang yang tidak faham, tak tahu, dia pergi tengok, dia kata duduk situ. Sebenarnya hak tu untuk sementara, bukan hak asal, kedudukan asal. Hak kedudukan asalnya tempat ni kedudukan asal. Barulah betul, barulah jadi tidak jadi bercelaru. Kalau tidak, jadi orang duduk semaya tu, orang duduk tawaf lagi haru biru jadinya. Untuk celah-celah orang duduk semaya sah. Lagu mana? Adakah berlaku lagu tu? Dengan sebab kebijaksanaan Sayyidina Umar dan hak Nabi SAW buat gitu dah, dia letak, tak ada lah berlaku benda yang tidak molek. Tapi kalau pakai hak saat ni, teruk jadi. Sama ada tak boleh tawaf dah lah ketika orang duduk semaya. Atau boleh juga tawaf kok celah-celah orang duduk semaya sah. Ada kepatut lagu tu? Tak pernah sabar berlaku.
Sedangkan kita tengok sini, bini dia duduk tawaf, Nabi duduk sembahyang, menunjukkan tawaf tidak terhalal walaupun orang duduk sembahyang, boleh. Tapi kalau duduk dekat akan jadi lagu lain. Itulah benda yang kita kena faham berkenaan dengan maqam Ibrahim ke apa. Setengah-setengah tu orang dia tidak tahu benda-benda lagu ni lah. Lepas tu buih telan, dua buih telan, lama-lamanya bengong dah lama-lama. Nah, Mak Ziah dia duduk kata Sayyidina Umar ni jahat, so dia kata dua, tiga buih, lama-lama jadi pening. Hak tu jadi Ziah pasal tak ngaji. Dengar satu pihak, alik ni tak dengar lagi. Siapa boleh tinggal hak molek dah. Mata hak ada tangan tu tahu kena tipu, ambil kaca lagu tu seolah pasal tak kenal. Tak ada nak beza antara mata dengan kaca. Tak ada nak beza. Cuba kalau hak sani, kalau dia faham hak sani, hak mana hak molek? Ahli sunnah molek kau dia molek. Tak boleh pergi. Tapi dia kena ngaji baru tahu. Kalau tak ngaji tak tahu. Dia kata Sayyidina Umar mana-mana. Adakah Sayyidina Umar mana-mana? Takkan lagu tu faham orang lain senyap. Sayyidina Ali doa ke dia? Apa tak tegur? Lawan lah, lawan. Sayyidina Umar pergi situ, dia pergi sini, lawan. Tak ada pun riwayat, tak ada sebut balah ke apa, tak ada. Menunjukkan betul dah dengan persetujuan semua dah tu. Takkanlah semua tu mana-mana nak buat benda lagu ni, kecuali kalau kita anggap mereka tu orang-orang jahat. Dia nak pergi situ. Dia nak pergi situ. Memang jahat pun kata dia. Habis dia kata jahat dia betul. Kita tak boleh terima. Hak ni hak betul. Ni hak betul. Jelas nampak. Kemudian babul ittiba' fi tawaf. Sekarang tu dulu. Wallahu a'lam.